saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan kita yang di dalam Zoom pada petang ini. Sebenarnya ini satu program yang sebenarnya adalah program untuk kita menambahkan ilmu dan juga pengetahuan kita dari segi produk SN1 dan juga dari segi pengetahuan tentang kesihatan kita. Dan saya akan merungkai permasalahan dan juga keraguan masyarakat tentang suplemen dan sebaliknya. Okey, dan ini merupakan satu program yang sebenarnya satu-satunya program yang cukup berani oleh syarikat SN1 kerana membuat live Q&A. Okey, dipersilakan Cik Faizal, silakan. Okey, Dr. Hafiz. Alright, nampaknya Dr. Hafiz dah tak bersedia berkobar-kobar untuk menjawab soalan yang pertama. Alright, ini adalah soalan yang pertama yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita yang telah menggunakan SN1. Alright, yang pertama mereka cuba menyatakan apa uniknya atau bezanya produk Sibaton SN1 dengan company lain. Sebab kalau kita tengok banyak je, kalau kita buka Shopee, kita buka Google, banyak sahaja produk Sibaton lain yang ada daripada company-company lain. Jadi kita nak tanyalah pendapat Dr. Hafiz sendiri sebagai orang yang berpengalaman dalam SN1 dan juga pengurus pemasaran di dalam SN1. Apa uniknya, apa bezanya Sibaton dalam SN1 dan juga Sibaton yang ada pada produk-produk di luar sana. Okey Dr. Hafiz. Okey, terima kasih Cik Faizal. Okey, jadi alhamdulillah soalan ini sebenarnya satu soalan yang cukup menarik dan sebenarnya inilah salah satu kita punya perbezaan. Okey, di sini saya nak kongsikan kepada anda bahawa sebut saja Sibaton pada hari ini dan mengikut fakta menunjukkan bahawa Sibaton mempunyai melebihi daripada 428 nutrisi. Okey, daripada biji sampailah ke akarnya. Buah Sibaton ini mempunyai faedah ataupun kegunaan. Okey, so jadi hari ini kita lihat di mana pertama sekali kita nak tahu okey, produk ataupun tumbuhan ataupun kita cakap herba yang terbaik, kita tengok yang pertama sekali bagaimana cara penanaman dia. Okey, memang kadang-kadang kita tahu bahawa Sibaton ini memang terbaik, tetapi kalau dihasilkan melalui teknologi, contoh mempunyai baja dan sebagainya, maka nutrisi itu dah semakin berkurangan. Itu perbezaan yang pertama. Di mana yang pertama sekali, di mana kita ambil Sibaton tersebut. Itu satu. Memang kita tahu dari segi teori, okey, dari segi kajian, mereka mengkaji bahawa mereka ambil di kawasan yang tidak ada pencemaran dan sebagainya, dan mereka membuat kajian. Itu yang terhasilnya di mana Sibaton ini boleh mempunyai melebihi 428 nutrisi. Itu mengikut kajian. Itu yang pertama yang kita kena tengok. Di mana Sibaton yang kita ambil, itu yang pertama. Okey. Dan yang kedua, di mana Sibaton ini mempunyai clinical study. Okey, clinical study di mana buah yang diambil, dikaji dan dibuat klinikal. Okey, itu kita lihat, itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat hari ini dalam pasaran berbagai-bagai syarikat atau pengeluar yang menghasilkan Sibaton. Okey, dan apakah membezakan Sibaton SN1 ini? Yang pertama, di mana buah Sibaton ini diambil daripada Inner Mongolia, di mana fakta menunjukkan bahawa Inner Mongolia menghasilkan Sibaton yang paling berkualiti dan menghasilkan hampir 90% Sibaton yang terbaik di dunia yang berada di Inner Mongolia. Dan yang kedua, di mana U100 ataupun kita lihat satu pengusaha yang cukup besar dalam dunia Sibaton ini. Okey, di mana U100 bukan saja mempunyai kilang GNP, bukan saja mempunyai ladang, dan malahan dia mempunyai kita panggil dia clinical study dan juga okey, di mana boleh menghasilkan produk-produk berasaskan pharmaceutical. Okey, dan ini juga merupakan fakta di mana U100 merupakan pengusaha yang nombor satu di dunia di dalam dunia Sibaton. Dan yang ketiga, di mana Sibaton yang dihasilkan di SN1 ini, kita mempunyai formula
Ini membezakan Cibaton SM1 dengan yang lain. Kerana apa? Kita tahu bahawa di dalam biji sebuah Cibaton ini mempunyai nutrisi, mempunyai kajian. Tetapi dalam produk SM1, terutama sekali produk mana, kita mempunyai kombinasi, okey, ramuan ataupun formula. Itu yang kadang-kadang kita lihat di mana penggunaan produk-produk SN1 ini dia cepat berkesan. Okey, di antaranya iaitu kombinasi yang pertama minyak biji Cibaton, yang lepas tu diperkayakan dengan flavonoid Cibaton, yang ketiga diperkayakan dengan polisakarida mikromolekul. Yang ini yang tidak ada di dalam mana-mana pasaran. Ini membezakan. Okey. Jadi saya akan olahkan juga apa peranan polisakarida mikromolekul melalui soalan-soalan yang kemudian itu di antaranya. Dan yang ketiga di mana diperkayakan dengan flavonoid anggur sekali. So jadi secara tak langsung ini di antara perbezaan di antara Cibaton ataupun produk SN1 dengan Cibaton produk-produk yang di luar sana. Okey, itu saja. Okey. Alright, Dr. Rafi. Maksudnya saya dapat simpulkan kat sini. Sebenarnya keunikan ataupun the best about SN1 Cibaton adalah dari mana punca punca sources, orang kata sumber kat mana Cibaton diterima yang dia diambil iaitu daripada Inner Mongolia, dan kajian telah menunjukkan bahawa Inner Mongolia is the best quality to produce the Cibaton. Betul Dr. Rafi? Ya, betul. Ada sentence Dr. Rafi juga ada menyatakan syarikat SN1 ni ada R&D, ada clinical trial. Yes. Kemudian teknologi digunakan menghasilkan produk-produk yang lebih berkualiti. Betul tak? Betul, silakan. So itu maknanya satu penerangan cukup jelas lah yang menunjukkan bahawa kita punya Cibaton SN1 ni is always the best quality. Dan satu lagi Cik Faizal untuk pengetahuan semua, di mana formula yang dihasilkan oleh U100 ini di mana hanya ada pada syarikat SN1, tidak dapat di mana-mana. Seandainya contohnya kita ramai masyarakat, mungkin banyak pengusaha tahu bahawa formula ini terbaik, maka ramai pengusaha akan cuba mengambil right ke dan sebagainya di kilang U100. Mereka tidak akan dapat. Kerana apa? SN1 merupakan pengedar tunggal seluruh dunia. Itu beza dia. Okey. Alright, betul tu doktor. Maksudnya kita punya formula tu, SN1 produk tu adalah dipatentkan doktor. Yes, betul. Ya. Alright, doktor, kita masuk ke soalan kedua pula Okay. Soalan kedua ni memang soalan paling common biasanya orang tanya. Even kat dalam ruangan chat, Puan Lily pun ada tanyakan soalan yang hampir sama. Soalan dia adalah kenapa setiap kali pengambilan Cibaton terutama mana mesti ada kesan tindak balas. Sebagai contoh ada beberapa pengguna daripada produk SN1 biasanya mana dia akan tanya saya, saya makan mana dalam 2 biji saja, lepas tu kulit saya ni tiba-tiba macam mengerekah, ada bisul. Sebelum ni kulit saya cantik, tiba-tiba bila saya makan mana, saya punya kulit ni jadi macam merekah, tapi saya punya gastrik hilang. So saya macam pelik, gastrik hilang tapi kulit saya macam teruk. Kemudian macam Puan Lily sendiri tanya sendiri bila saya makan bila ada orang makan cuma 1 biji saja, tapi apa yang berlaku adalah dia punya heart rate dia makin tinggi. Itu adalah kesan-kesan sampingan yang biasa kita dengar. Ada juga yang jenis bila makan ada kesan yang lain. Jadi doktor kita nak minta doktor terangkan kenapa ada kesan-kesan sampingan. Kata produk SN1 ni bagus, tapi kenapa bila makan mesti ada kesan sampingan tu? Okey, doktor boleh terangkan? Okey, terima kasih Encik Faizal. Okey, sebelum saya menjawab terus kepada soalan ini, saya nak kongsikan sedikit bahawa kita harus membezakan di antara kesan sampingan dengan kesan rawatan. Okey, kesan sampingan ni bermaksud kalau anda sakit kepala, anda makan ubat kaki sakit, itu kesan sampingan. Okey, contohnya kita sakit kepala, kita makan ubat. Saya tak mau mention apalah ubat, tapi buah pinggang kita ada masalah, itu kesan sampingan. Okey, tapi kalau kita sakit kepala, lepas tu kita makan ubat ke, tiba sakit kepala kita bertambah. Itu bukan kesan sampingan, itu namanya kesan rawatan. Okey. Jadi di sini saya nak membezakan supaya anda faham bahawa di mana perubatan moden, ataupun kita cakap perubatan moden, di mana ubat-ubat ataupun remedinya dia terus kepada simptom. Okey,
Tetapi dari segi pemakanan kesihatan dia direct kepada badan kita. Itu beza dia. Itu kita harus faham. Itu pasal kalau dalam SN1 ni kita ada satu course yang dipanggil CBAC terapi. Di sini mungkin anda akan lebih faham apa itu kesan sampingan, apa itu kesan rawatan ataupun healing crisis. Okey, yang ramai yang selalu mengatakan ataupun tindak balas. Okey. Dan seterusnya kita harus membezakan apa itu simptom. Okey, apa itu simptom? Okey, apa itu penyakit dan apa itu punca? Itu ini jadi di dalam SN1 kita akan mengajar atau memberi informasi kepada anda. Okey. So jadi di sini saya nak kongsikan kenapa berlakunya tindak balas ataupun kadang-kadang saya selalu gunakan perkataan kesan rawatan. Okey, ingat contohnya kalau seandainya kita mengalami masalah jantung. Okey, jantung mungkin disebabkan oleh blockage. Okey, blockage Okey, apabila blockage di mana saluran darah kita berjalan tidak lancar. Mungkin berlakunya ada keradangan di pembuluh darah, mungkin ada berlakunya lemak, mungkin ada kolesterol. Okey. Jadi kalau kita lihat apabila berlakunya penyumbatan tersebut, okey, menyebabkan perjalanan darah tu menjadi bermasalah, maka individu itu akan mengalami masalah apa? Berdebar-debar, sakit, menjunjuk-nyucuk dan sebagainya. Okey, lemah Okey. So itu merupakan simptom. Okey. Jadi dalam dunia perubatan, untuk pengetahuan anda, tidak ada satu pun ubat yang ada dalam dunia ni dapat membersihkan pembuluh darah kita tersebut. Okey. Jadi kalau seandainya ada, kenapa wujudnya rawatan seperti stent, belun untuk kembangkan salur darah tersebut supaya melancarkan perjalanan darah tersebut. Okey, ini kita lihat. So, jadi kalau kita perhatikan di sini, kenapa apabila kita ambil produk Mana, di mana dalam kandungan Manda ni, okey, tak perlu saya sebutlah pasal terlalu panjang sangat, di mana dia akan mengaktifkan pembuluh darah tersebut untuk melepaskan penyempitan tersebut. Okey, tadi saya ada sebut tadi bahawa tak ada satu pun perubatan ataupun ubat yang boleh membersihkan pembuluh darah ataupun melepaskan penyumbatan salur darah tersebut kecuali badan kita. Kerana badan kita merupakan doktor yang terbaik. Okey, yang ini tidak boleh disangkal oleh mana-mana perubatan. So, jadi dengan pengambilan produk Mana, kita dapat membantu menguatkan sel ataupun tisu pembuluh darah tersebut untuk melepaskan penyumbatan tersebut. Masa dia melepaskan penyumbatan tersebut, di situlah terutama sekali pesakit jantung apabila mengambil produk Mana, dia rasa seperti menyucuk-nyucuk di bahagian dada kiri ni, iaitu bahagian jantung. Okey? Kenapa dia menyucuk? Kerana pembuluh darah kita cuba melepaskan penyempitan tersebut. Okey, atau memecahkan penyempitan tersebut. Begitu juga seandainya kalau dia tak ambil produk Mana pun, dia masih menyucuk-nyucuk juga. Okey, itu tandanya tubuh badan kita cuba membuang. Okey, membuang ataupun nak membersihkan pembuluh darah tersebut. Tetapi mungkin disebabkan simptom tersebut, maka doktor bagi dia ubat untuk apa? Untuk menenangkan. Okey, so jadi secara tak langsung pada hari ini yang dikenali sebagai tindak balas. Contohnya lagi, sebagai contoh kita tengok pesakit stroke. Okey, di antara kita nak tengok positif atau tidak ataupun boleh membantu atau tidak, di mana salah satunya apabila dia ambil produk Mana, dia akan merasa sakit kepala. Di mana di situlah di mana untuk proses pemecahan pembekuan darah tersebut. Okey, dan begitu juga tindak balas. Contohnya katalah seseorang itu mengalami masalah di usus, di mana berlakunya keradangan ke, okey, berlakunya masalah pengerasan ke usus sebagainya. Salah satu tindak balas dia ataupun kesan rawatan dia berkemungkinan di mana dia akan buang air besar bercampur dengan darah. Jadi pesakit merasakan kenapa keluar darah. Sebenarnya di mana proses itu dikenali proses detoxification.
Okey, jadi untuk nak lebih memahami, okey, di mana dalam sifat terapi saya akan ajar secara detail. Tetapi yang paling penting di sini, di mana setiap berlakunya tindak balas itu merupakan satu perkara yang positif. Dan tindak balas ini adalah bersifat sementara bergantung kepada situasi pesakit tersebut. Contohnya kalau dia sakit kepala, okey, dia sakit kepala, mungkin dia akan ambil masa dalam few days saja. Okey, jadi untuk mengurangkan sakit kepala tu kita ada solution. Contohnya pengambilan ubat tahan sakit, okey, ataupun kita banyakkan minum air untuk mengurangkan. Pasal apa? Kadang-kadang apabila simptom ini terlalu kerap menyebabkan pesakit akan stres. Okey, macam kita sakit pun salah satu dalam agenda stres. Okey, so ini yang dikatakan kenapa berlakunya kesan rawatan atau tindak balas, bukan kesan sampingan. Kesan sampingan kita makan untuk masalah perut kita, pinggang contohnya kepala kita sakit. Itu kesan sampingan. Okey, dia pasal apa? Di mana produk SN1 ini dia direct kepada tubuh badan kita. Okey, macam ubat-ubatan dia terus kepada simptom tersebut. Simptom ni sebenarnya untuk pengetahuan anda di sini saya nak bagi tahu anda di mana simptom ini merupakan signal daripada tubuh badan kita. Tanpa signal di mana doktor tidak akan tahu, okey, doktor tidak akan tahu apakah masalah anda. Contohnya kita jumpa doktor tanya apa sakit? Sakit kepala. Okey, berapa kekerapan sakit kepala? Di situ doktor sudah tahu bahawa simptom ini ada berkaitan dengan saluran darah. Mungkin berlakunya penyempitan, mungkin disebabkan oleh aterosklorosis, mungkin berlakunya pembengkakan yang menyebabkan penyempitan saluran darah tersebut. Jadi itu dikenali sebagai simptom. Okey. So itu di antara jawapan yang ringkas yang saya boleh jelaskan kenapa berlakunya setiap kali kita ambil berlakunya tindak balas. Ini menunjukkan bahawa produk ini adalah produk yang berkualiti. Contohnya kalau kita makan sesuatu kita tak rasa sedap, tak rasa apa, bermaksud makanan ini tidak memberi impak kepada kita. Okey? Macam contoh kita makan nasi, badan kita rasa kenyang. Kenapa pula kita makan nasi, perut rasa kenyang pula? Sebenarnya ini merupakan signal oleh tubuh badan kita. Kalau kita berlebih, perut kita rasa sakit pula. Sebenarnya simptom tu badan kita nak bagi tahu kita. Kalau kita rasa kenyang, kalau kita tukarkan dengan perkataan, ada kemungkinan tengah-tengah makan perut kita bercakap, "Oi, dah penuh." Okey, kalau kita makan lebih, "Oh, dah berlebih sakit perut." Contohnya begitulah. Okey, itu yang dikenali sebagai tindak balas ataupun kesan rawatan ataupun healing crisis. Okey, terima kasih. Alright, maksudnya saya simpulkan sini, apa Dr. Rafi nak cakap adalah dia bukan kesan sampingan tapi sebenarnya adalah kesan rawatan ataupun healing crisis yang biasanya Dr. Rafi gunakan dalam setiap perbicaraan atau setiap kali pakai produk. Doktor selalu cakap perkataan healing crisis di mana doktor tadi saya dengar doktor kata healing crisis tu maksudnya adalah cara untuk detoksifikasi, detox ataupun penyingkiran toksin yang ada dalam kita punya badan. Jadi so apa yang Dr. Rafi cadangkan adalah kita kena perbanyakkan minum air, alright, untuk kita membuang segala toksin tadi, hasil daripada kesan rawatan atau healing crisis jadi. Jadi tuan-tuan dan puan, seandainya ada lagi persoalan, contohlah macam mereka tadi nyatakan macam Puan Lily sendiri kata jantung kita makin juga laju, kesan rawatan tadi, kemudian pada masa sama macam ada setengah klien nyatakan kulit dia ada macam kudis-kudis, timbul penyakit macam tak boleh ni kulit cantik tapi kudis. Jadi itu adalah kesan rawatan. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah perbanyakkan minum air dan rehat supaya proses penyingkiran toksin atau perkumuhan tadi untuk healing crisis tu berlaku dengan cepat. Sebab air adalah salah satu komponen utama untuk menyingkirkan segala toksin. Betul Dr. Rafi Betul, silakan ya. Betul. Ya. Alright, so itu yang ingin saya rangkumkan tentang soalan kita yang kedua tadi tentang proses apa yang dipanggil sebagai adalah kesan rawatan. Alright, so soalan ketiga okey, soalan ketiga ni agak menarik juga saya tertarik dengan soalan ni. Okey, soalan ketiga yang dinyatakan oleh kat sini soalannya adalah okey, siapa sebenarnya golongan yang boleh ambil SN1? Sebab saya macam ada beberapa klien ni mudah terkeliru. Oh, macam produk ni khusus untuk perempuan tapi lelaki boleh ambil. Lepas tu ada produk ni kanak-kanak tak boleh ambil.
kadang-kadang produk ni orang dewasa boleh ambil. Jadi kita nak tahulah Dr. Rafi, dari segi segala produk yang ada dalam ASN1, alright, siapa atau golongan apa yang boleh ambil produk ASN1? Jadi Dr. Okey, Rafi terima boleh. kasih Encik Faizal. Okey, di sini kita ringkaskan pasal saya tengok banyak juga soalan-soalan yang di dalam chat. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan anda, di mana golongan yang memerlukan produk ASN1 ni ada 7 golongan, iaitu daripada golongan yang ibu yang mengandung, daripada awal mengandung, okey, bayi, kanak-kanak, golongan remaja, golongan dewasa, golongan warga emas dan juga golongan orang sakit. Ada 7 golongan. Okey, saya sebut sekali. Ibu yang mengandung, seawal mengandung, bayi, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, okey, warga emas, orang tua, dan juga orang sakit. Ada 7 golongan. Okey, di sini saya nak bagi tahu anda, mungkin ada pertanyaan kenapa semua golongan boleh ambil. Okey, saya nak bagi tahu anda bahawa produk SN1 ini ataupun susu baton ini adalah merupakan makanan. Contohnya, sama juga soalan ini kalau saya ajukan kepada anda, nasi yang kita makan ni, siapakah golongan yang perlu makan nasi? Semua golongan makan. Betul tak? Pasal apa? Yang kita nakkan adalah nutrisi yang terdapat di dalam makanan tersebut. Okey. So, jadi kalau kita lihat macam contoh dalam SN1, kita ada rangkaian produk. Contohnya, kalau kita lihat, okey, mana? Di dalam mana ni terdapat flavonoid, terdapatnya polysaccharide micromolekul. Di mana fungsi dia lebih untuk development ataupun pertumbuhan sel-sel baru, menggalakkan sel-sel baru. Okey, dan juga menguatkan sel kita. Okey, dan di dalam bel, terdapatnya banyak elemen-elemen seperti vitamin, protein yang dapat mengaktifkan sistem endokrin, di mana lebihan nutrisi itu terdapat pada produk bel. Jadi dia dapat membantu mengaktifkan sistem pituitary ataupun sistem hormon kita. Okey, sama juga di mana dalam tubuh lelaki dan juga wanita mempunyai iaitu sistem endokrin. Ada 7 sistem endokrin. Okey, jadi contohnya bel. Kita tahu bel ni khusus untuk wanita. Tetapi apabila lelaki makan, tiba-tiba dia punya kadar gula dia menurun. Kerana kita harus ingat bahawa di mana dalam kandungan bel ini, kandungan protein-protein dapat mengaktifkan sistem endokrin, di mana kita tahu dalam pankreas ini merupakan sistem endokrin. Jadi dia dapat membantu penghasilan seperti penghasilan insulin. Jadi secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan kadar gula. Okey, kerana apa? Dia mengaktifkan sistem endokrin, bukan menurunkan gula. Okey, fungsi dia bukan menurunkan gula, tetapi dia mengaktifkan sistem endokrin ini. Maka terutama sekali di pankreas, dan pankreas pula mendapat cukup nutrisi yang di dalam bel tersebut akan menghasilkan insulin yang stabil untuk menstabilkan kadar gula di dalam saluran darah. Itu di antaranya. Jadi kalau kita lihat di sini, di mana produk SN1 ni, di mana setiap produk ini dia stand alone, dia berdiri sendiri. Contohnya macam kita tengok macam Ata dia lebih kepada sistem pengaliran darah, sistem kardiovaskular. Kerana kita harus ingat dari kepala sampailah ke kaki kita di mana sistem pengaliran darah kita sentiasa berpusing 24 jam tanpa berhenti. Jantung kita sentiasa mengepam. So, jadi kalau kita lihat, nutrisi yang terdapat di dalam Ata ini juga dapat membantu yang diperlukan oleh sistem kardiovaskular kita. Ini contohnya. Okey. Dan begitu juga kalau kita lihat macam YC, di mana kandungan-kandungan terdapat di dalam YC ini dapat membantu, terutama sekali iaitu mengaktifkan pituitary gland. Okey, dia lebih kepada sistem saraf kita, terutama sekali membantu mengaktifkan CNS, iaitu Central Nerve System. Okey, jadi dia bagus untuk apa? Untuk golongan yang mengalami masalah sistem saraf otak. Contohnya seperti pelajar, warga emas, masalah-masalah sistem nerve. So itu di antara keunikan produk SN1, di mana kita mempunyai
7 golongan sasaran kita. Kalau kita dalam perniagaan, di mana semua golongan memerlukan produk SMAN. Okey, terima kasih. Silakan. Alright, Dr. Rafi. Maksudnya ada 7 golongan So 7 golongan ni tuan-tuan puan-puan boleh tackle mana satu tuan-tuan puan nak. Jadi jangan keliru. Seandainya tuan-tuan tak tahu produk ni boleh guna untuk lelaki ke, untuk perempuan ke, untuk budak-budak ke, untuk orang dewasa, boleh tanya pada pihak kami. Kami nutritionist akan sentiasa bantu anda. Alright. Seterusnya, soalan seterusnya, kita nak tanya, ada setengah orang kata member saya dia tanya kepada saya, ramai masyarakat sebenarnya takut nak ambil produk-produk suplemen ni. Bagi mereka produk suplemen ni tak natural. Alright, produk suplemen ni semua bahan kimia. Jadi kita nak tanya Dr. Rafi sendiri apa pendapat Dr. Rafi tentang suplemen itu sendiri dan apa yang bagusnya kalau kita ambil suplemen daripada SN1 ni sendiri. Okey, terima kasih Encik Fazal. Ini merupakan satu soalan umum. Okey, kenapa hari ini kita perlukan suplemen dan kenapa hari ini ramai yang cukup takut dengan suplemen? Okey, yang pertama sekali saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di mana ini merupakan fakta dan di mana anda boleh rujuk juga di dalam portal Kementerian Kesihatan di mana sebelum wujudnya perubatan moden yang ada pada hari ini di mana herba merupakan ubat. Okey, sebelum perubatan moden herba ni ataupun suplemen ni merupakan ubat. Okey, tapi dengan adanya wujudnya teknologi semakin berkembang, maka wujudnya iaitu perubatan moden pada hari ini. Kerana apa? Kita tahu bahawa contoh hari ini teknologi juga boleh membantu menghasilkan artificial vitamin dan sebagainya. Okey, itu yang pertama kita harus ingat di mana dulu herba merupakan perubatan. Okey. Jadi hari ini kenapa suplemen wujud? Okey, di sini saya nak bagi tahu anda kenapa dulu kita tak pernah dengar suplemen, hari ini ada dah suplemen. Okey. Disebabkan oleh pencemaran. Okey, pencemaran makanan, pencemaran udara, pencemaran persekitaran yang menyebabkan tumbuhan ataupun herba ataupun buah-buahan ini tercemar. Okey. Jadi secara tak langsung pada hari ini kita sudah maklum pada hari ini kita tengok macam buah. Okey, buah yang kita beli pada hari ini kadang-kadang buah ni mungkin dah 5-6 bulan tapi disebabkan teknologi buah ni nampak segar dan sebagainya. Okey, tetapi kita harus ingat, ada sebahagian yang ada di dalam buah tersebut mungkin berlakunya pencemaran. Yang ini yang selalu dipertikaikan oleh dunia perubatan pada hari ini, bukan saja WHO malahan KKM. Okey, Kementerian Kesihatan juga mempertikaikan kualiti sesuatu makanan tersebut. Okey. Jadi apabila berlakunya masalah pencemaran tersebut, maka dengan ada teknologi pada hari ini dapat memisahkan bahan-bahan yang tidak diperlukan dalam makanan tersebut atau tumbuhan tersebut dapat dipisahkan. Contohnya, kalau kita lihat hari ini ada teknologi yang boleh memisahkan. Contohnya kalau susu, dalam susu dia ada protein, dia ada purin. Jadi ini tidak bagus untuk apa? Untuk terutama sekali pesakit-pesakit gaul. Tapi hari ini dengan teknologi dia boleh memisahkan. Okey, begitu juga kalau kita tengok hari ini banyak-banyak tumbuhan-tumbuhan pada hari ini berlakunya masalah pencemaran tanah. Hari ini kita tahulah masalah pencemaran plumbum dan sebagainya. Dan ini akan menyebabkan toksin-toksin tersebut yang akan masuk dalam tubuh badan kita yang akan menjejaskan sel kita dan begitu juga sistem tubuh badan kita. So, jadi secara tak langsung pada hari ini, di mana hari ini bahawa di mana syarikat U100 pada hari ini kita mempunyai teknologi untuk memisahkan, di mana kita mempunyai 9 proses pembersihan. Kerana kita telah buktikan kepada dunia bahawa U100 mempunyai proses iaitu 9 proses pembersihan untuk mengelakkan daripada pencemaran tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hari ini ramai masyarakat takut untuk mengamalkan suplemen? Ini merupakan salah satu kesilapan ataupun kadang-kadang overclaim kepada overclaim. Contohnya, produk ini boleh menyembuhkan penyakit. Produk ini boleh menyembuhkan penyakit jantung dan sebagainya. Di sini ini menunjukkan bahawa di mana ketidakfahaman masyarakat tentang suplemen, di mana tidak ada satu pun ubat yang ada dalam dunia
dunia pada hari ini yang boleh menyembuhkan penyakit. Kalaulah ada ubat yang boleh menyembuhkan penyakit, mungkin hari ini kita jumpa klinik kecil je. Hospital pun tak banyak. Pasal apa? Sakit-sakit makan ubat, baik. Kan? Makin kuranglah orang sakit, makin kuranglah hospital. Ini menunjukkan bahawa tidak ada satu pun perubatan yang boleh menyembuhkan penyakit kecuali tubuh badan kita. Kerana badan kita merupakan doktor yang terbaik. Di dalam SN1 ini, di mana saya selalu berkongsi, okey, di mana untuk kita sihat kita perlukan 4 elemen ini. Yang pertama, makanan yang terbaik. Yang ini yang saya memperkenalkan produk Simaton. Okey, yang kedua kita perlukan emosi yang terbaik. Di mana ini dalam SN1 kita tak jual. Okey, tapi kita ajarkan macam mana kita nak mengawal emosi kita. Okey, yang ketiga kita perlukan spiritual yang terbaik. Dan yang keempat, kita perlukan gaya hidup yang terbaik. So, jadi untuk gaya hidup ni juga, di mana dalam SN1, kita ada program-program bagaimana untuk menukar gaya hidup yang terbaik pada hari ini melalui program-program yang kita aturkan. So, jadi hari ini saya nak bagi tahu anda salah satu yang ramai golongan-golongan profesional against dengan suplemen pada hari ini. Ada yang mengatakan produk-produk sampah, dia kata. Okey, tapi di sini saya nak bagi tahu anda. Yang pertama, okey, produk suplemen diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Jangan ambil produk yang tidak ada kelulusan. Itu satu. Kerana ada satu badan yang mengiktiraf produk ini. Soal kualiti tak kualiti, KKM tidak ambil peduli. Yang dia tahu benda ni selamat. Itu saja. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, okey, jangan overclaim. Ramai pengedar suplemen pada hari ini, okey, selalu kalau boleh tu dia nak lakukan produk dia, ibaratnya kalau mati makan suplemen boleh hidup balik. Ibaratnya begitulah, overclaim. Ini overclaim ni yang menyebabkan masyarakat cukup takut. Okey, contohnya saya nak bagi tahu anda. Okey, pengambilan suplemen pada hari ini. Okey, katalah anda ambil katalah Mana, Ata, katalah YC, katalah 4 jenis sehari. Okey. Jadi kalau kita lihat hari ini fungsi dia untuk detox. Okey, tapi kalau seandainya anda kurang pengambilan air, iaitu proses mempercepatkan detox tersebut, itu yang menyebabkan salah satunya kesan dia anda rasa penat, rasa letih. Okey, mulalah kulit anda mula bermasalah. Okey, keluar toksin-toksin tersebut. Okey, melalui kulit, mula batuk. Itu proses detoxification. Okey, so jadi secara tak langsung hari ini, okey, kita nak memilih produk suplemen, pastikan yang pertama dari segi kelulusan, yang kedua kualiti, dan juga yang ketiga iaitu dari segi klinikal. Okey, di mana kita telah uji produk ini sebelum kita pasarkan kepada masyarakat. Okey, silakan Syed Fazal. Alright, bagus, sangat jelas penjelasan Dr. Rafiq tadi. Kita cakap berkaitan suplemen secara general. Dan pada benda yang sama, doktor juga menerangkan bagaimana produk SN1 ini sebenarnya adalah produk-produk herba, formula-formula herba yang telah digunakan. Jadi cuma dipatentkan dalam bentuk tablet sebab itu bagi suplemen. So basically saya rasa tiada masalah untuk sesiapa untuk mengambil suplemen untuk kegunaan makanan tambahan. Alright, okay, ini ada soalan lebih, kita lebih detail sedikit soalan dia doktor. Silakan. Okay, ada seorang patient ni, ada seorang member ni, anak dia ada mengalami multi syndrome inflammatory syndrome COVID, MIC COVID, di mana anak dia sendiri telah mengalami COVID, kemudian selepas post COVID tu dia masih lagi ada kita panggil sebagai simptom keradangan doktor. Jadi kita nak tanya doktor, boleh ke kanak-kanak MISC ni ambil, walaupun dekat hospital ni, dia boleh tak ambil produk macam produk Mana untuk membantu memulihkan keadaan beliau atau menambah baik keadaan anak tersebut? Okey. Okey, terima kasih Encik Faizal. Okey, sebut saja masalah iaitu sindrom MISC ni ataupun dalam bahasa Malaysianya sindrom keradangan berbilang sistem pada kanak-kanak. Okey, kalau kita lihat apakah simptom dia ni ataupun masalah dia, di mana kita lihat berlakunya masalah keradangan di organ-organ, contohnya di jantung,
paru-paru, buah pinggang, otak ataupun kulit. Okey, dan juga sistem sistem penghadapan. Okey, so ini berpunca daripada daripada apa macam seperti virus terutama sekali macam COVID-19. Okey, so jadi pendapat saya mudah saja kerana hari ini kita tahu bahawa sebut saja infection daripada virus, tak kiralah COVID ke, ni saya ambil secara general okey, COVID ke tak kisah apa pun kandida dan sebagainya. Okey, di mana hari ini apa yang perlu kita lakukan pada hari ini iaitu yang pertama kita harus tingkatkan sistem imun. Okey, so jadi pertama kita kena tingkatkan sistem imun. Jadi untuk nak meningkatkan sistem imun ni, kita kena kenal pasti daripada manakah punca sistem imun yang dihasilkan dalam tubuh badan kita. Okey, di antaranya yang paling utama adalah tulang sumsum. Okey, so jadi hari ni di mana kita harus memperkuatkan ataupun mengaktifkan sel-sel tulang sumsum untuk menghasilkan antibody. Okey, antibody untuk melawan infection tersebut. Kerana apa? Dalam tubuh badan kita pada hari ini, contoh sekarang kita sudah melalui iaitu pandemik COVID-19, kita dah buat vaksin dan sebagainya. Okey, walaupun kita tahu vaksin yang dimasukkan ini merupakan salah satu sesuatu yang tidak baik sebenarnya, tetapi dunia perubatan memerlukan kaedah vaksin ini untuk apa? Untuk kita panggil untuk mengatasi masalah wabak tersebut. Okey. Jadi hari ini saya galakkan iaitu pengambilan seperti produk mana terutama sekali bagi golongan masalah kanak-kanak yang mengalami masalah MISC ini. Okey, tujuan dia adalah untuk menguatkan sistem imun untuk penghasilan sistem iaitu sistem menghasilkan sistem imun kita untuk melawan infection tersebut, terutama sekali COVID-19 ni. Okey, so jadi pada masa yang sama di mana satu jurnal telah membuktikan bahawa pengambilan produk Cibaton ini dapat membantu mengaktifkan tulang sumsum. Okey, di mana kita bercakap bukan atas dasar mungkin testimoni, bukan berdasarkan untuk menjual produk, malah kita mempunyai jurnal klinikal menunjukkan bahawa Cibaton dapat membantu mengaktifkan tulang sumsum kita. Okey, mungkin pada masa yang sama mungkin berlakunya keradangan di organ-organ tersebut dengan penghasilan tulang macam contohnya stem cell daripada tulang sumsum ini dapat membantu dari segi kerosakan organ-organ yang saya sebut tadi, mungkin jantung, paru-paru dan sebagainya. Jadi ada dua kelebihan penggunaan mana ini untuk golongan kanak-kanak yang mengalami masalah MISC ini, di mana dia dapat pertama meningkatkan sistem imun, yang kedua dapat membantu menghasilkan sumsum baru ataupun menghasilkan kita panggil dia sel-sel baru untuk masalah keradangan tersebut. Itu yang dikenali sebagai meningkatkan penguatkan lagi kita punya organ-organ kita. Okey, kerana kita penghasilan tulang sumsum tersebut. Okey, itu saja Faizal. Alright. Okay, Dr. Rafi, penjelasan saya cukup jelas. Saya ada dengar juga, maksudnya doktor punya penjelasan tu bagaimana tindak balas tu membantu untuk kanak-kanak tadi supaya ditambah baik dengan dua perkara tadilah yang doktor cakap tadi. Pertama dari sumsum tulang, yang kedua adalah pembaikan sin supaya dengan ada keradangan tadi yang berlaku dapat dipulihkan dengan segera. Lebih kurang macam tu doktor, betul Ya, betul. Ya, okay. betul. Alright. So ada soalan daripada Encik Kumi, Tuan Kumi di sini. Salam Dr. Rafi, saya Mat berumur 50 tahun dari Kota Baru. Saya telah makan mana dan juga arti lebih kurang 2 tahun doktor. Okey, bagi merawat penyakit darah tinggi. Biasanya saya akan makan 2 biji pagi dan 2 biji malam sama dengan arti setiap hari. Keletihan kulit, sistem penghadapan jantung dan banyak lagi kesan memang bertambah baik. Tetapi untuk darah tinggi tak berapa berkesan doktor. Soalan saya, kenapa dan macam mana untuk memberi kesan yang lebih baik?
Okey. Untuk penyakit darah Okey, tinggi terima dia. kasih. Ini soalannya cukup menarik kerana pengguna yang telah mengamalkan. Okey, di sini saya nak bagi tahu. Tadi saya dah bagi tahu ada empat faktor. Empat faktor untuk kita lebih sihat. Okey. Yang pertama adalah makanan. Okey, faktor yang pertama iaitu makanan. So jadi makanan kita dah ada. Okey, macam produk SN1 ini. Yang kedua, okey, iaitu kita punya emosi kita. Okey, contohnya kalau produk ataupun ubat tu bagus tapi emosi kita tidak stable, itu yang menyebabkan salah satu di mana iaitu kita panggil dia baik pulih tu akan jadi lebih lambat. Kenapa? Dengan emosi ataupun stres ini, okey, tanpa kita makan benda-benda yang tidak baik pun kita boleh sakit. Dengan disebabkan oleh emosi lah tekanan darah kita boleh meningkat. Dengan emosi lah tekanan darah kita boleh menurun. Dengan emosi lah boleh menyebabkan berbagai masalah gangguan sistem dalam tubuh badan kita. So, yang kedua, pengawalan emosi. Okey. Yang ketiga, spiritual. Okey, iaitu kepercayaan. Okey. Dan yang keempat, iaitu gaya hidup. Mungkin, jadi kalau kita lihat hari ini, ada kemungkinan dengan pengambilan produk mana pada hari ini dapat membantu. Mungkin sebahagian simptom-simptom tu dah nampak berubah. Tetapi kenapa tekanan darah kita, tekanan darah tu dia agak dia statistik atau dia tidak turun banyak, mungkin dia punya penurunan dia macam yoyo dan sebagainya. Ini juga dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Okey, selain pemakanan, ada emosi, spiritual dan gaya hidup. Okey, jadi di sini kita perhatikan. Okey, kita perhatikan sebagai contoh hari inilah kita ambil produk mana pada hari ini untuk masalah tekanan darah kita. Okey, jadi apabila tekanan darah tu maksudnya dia mengaktifkan pembuluh darah kita untuk melepaskan atherosclerosis tersebut ataupun penyempitan tersebut. Tapi dalam masa yang sama, kita dalam keadaan tertekan. Contoh tertekan bermaksud mungkin dari segi faktor sekeliling kita, masalah-masalah kerja, masalah keluarga dan sebagainya. Jadi ini akan menyebabkan di mana yang pengambilan mana ni mengaktifkan kita punya sel sel pembuluh darah melepaskan penyempitan tersebut, tapi dalam yang sama dengan stres ini akan berlakunya pengumpulan kolesterol pula. Contohnya. Jadi di mana hari ini dia buang, ini tambah, ini buang, ini tambah. Jadi akhirnya di mana masalah tu tak dapat selesai. Okey, ini kita lihat Okey, itu salah satu faktor. Itu pasal hari ini cuba kita perhatikan di mana di Malaysia saja, saya tak mau cerita pasal dunia. Di Malaysia kita ada 2 kategori hospital. Hospital kerajaan dan hospital swasta. Okey. Jadi kita tengok siapa yang pergi hospital swasta ni di mana peratusan lebih banyak lagi yang dapat bukan dikata recover lah, maksudnya dapat diselesaikan lebih banyak daripada hospital kerajaan. Kenapa? Kerana pengawalan emosi. Di hospital swasta servis yang bagus, mungkin environment yang bagus, dia tak ada tekanan, kan, menyebabkan masalah mereka tu dapat diatasi dengan lebih cepat, maka akan menyebabkan simptom itu semakin reduce. Okey, ini pengawalan emosi. Spiritual juga mainkan peranan. Kerana apa? Kepercayaan. Jadi hari ini contohnya kadang-kadang satu tempat kita ni ada ada bomoh. Orang sekitar pergi tak pernah baik pun, tapi orang luar punyalah banyak yang bagus. Kenapa? Yang luar ni dia percaya. Orang cakap begini dia percaya. You must believe. Kepercayaan tu bukan disebabkan oleh bomoh tu bagus, tidak. Kepercayaan, you must believe. Okey, yang keempat tu gaya hidup. Kita tukar, mungkin sebelum ni kita tidur mungkin kurang, kita tambahkan. Okey, kalau dulu kita selalu merosakkan tubuh badan kita dengan merokok, dengan alkohol, kita kurangkan ataupun kita stop. Jadi kita kurangkan. Okey, banyakkan minum sebelum ni kurang minum air. Hari ni kita banyak minum air putih untuk detoxification. Okey, kerana hari ini kita tahu di rakyat Malaysia pada hari ini memang di antara yang paling kurang minum air putih pada hari ini. Ini kita lihat. So ini di antaranya kenapa masalah-masalah ni kita tak dapat atasi secara drastik. Contohnya takkanlah kita makan hari ini
hari ini makan mana, besok macam mana kita normal, tidak. Okey, ini kita lihat itu Doktor, satu. kalau macam tu saya nak lah ambil terus Itulah makan dia. hari ni sihat. Jadi saya rasa kalau benda tu hari ni kita makan, besok boleh turun, mungkin harga mana nanti mungkin kita letak harga 30,000 kot, kan? Mungkinlah. Okey, contohnya. Dan satu lagi, ada satu soalan saya baca tadi, saya jawab sekali ya. Okey, boleh tak produk mana ni dikelaskan di Akta Pharmaceutical? Okey, untuk pengetahuan anda bahawa produk SN1 hari ini, okey, bukan saja mana produk SN1 didaftarkan di Kementerian Kesihatan di bawah Akta Pemakanan. Jadi jangan kita kata ini bukan ubat, ini adalah pemakanan. Okey, sama juga ramai hari ini masa pandemik, ramai orang kata banyak makan limau supaya vitamin C banyak. Limau ni pun dalam kategori suplemen sebenarnya. Limau ini, itu buah ni. Okey, tetapi kita tidak kelaskan. Okey, kita tak kelaskan dalam pendaftaran. Kita letakkan di atas pemakanan saja. Okey. Jadi secara tak langsung pada hari ini untuk mengelaskan tentang produk di Malaysia ini adalah Kementerian Kesihatan. Okey, terima kasih. Alright, Doktor. Ni soalan yang seterusnya, Doktor. Yeah. Okay, soalan ni agak menarik sikit ya. Assalamualaikum tuan, mana-mana suplemen dalam market memerlukan setiap individu untuk mengambil minuman air yang secukupnya. Tetapi untuk penyakit tertentu, Doktor, seperti penyakit kencing manis, buah pinggang yang mengenai masalah buah pinggang, ia merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik seandainya kita mengambil minuman air yang banyak sebab dia ada macam sukatan, Doktor, kan. Jadi kalau untuk produk SN1 ni, bolehkah ambil air yang banyak lepas kita makan mana atau produk SN1 ni? Soalan ni sama juga macam orang ada masalah jantung, biasanya kekuatan jantung lebih yang rendah, sangat rendah, macam 20 ke 30%. Ditanyakan juga oleh Puan Fatimah ni, dia kata kalau kita ambil dia ada had atau limit air, Doktor. Jadi kita kena ambil untuk air tu pada kadar tertentu je. Kalau ambil lebih, dia akan mengganggu gugat sistem jantung dan juga mengganggu gugat sistem buah pinggang tadi. Jadi doktor, untuk orang ada masalah ni yang biasanya doktor akan tentukan untuk ambil air pada kadar tertentu, bagaimana dia nak ambil produk SN1 sedangkan doktor sendiri yang menggalakkan bila nak ambil suplemen ataupun di mana-mana farmasi apa-apa suplemen pun kita ambil, memang menggalakkan untuk minum air yang lebih banyak. Jadi doktor, soalan ni macam mana nak jawapan ni? Okey, terima kasih. Soalan cukup yang menarik sebenarnya. Okey, di sini saya nak bagi anda satu tips sebelum saya menjawab menjurus kepada soalan tersebut. Saya bagi tips apabila anda ambil suplemen, okey, di mana suplemen ni fungsi dia yang pertama sekali adalah untuk mengaktifkan sel kita. Okey, bukan siapa, dia senang saja. Kenapa kita sakit? Kenapa kita ada sakit? Kerana toksin yang berada dalam sel kita. Jadi apabila kita aktifkan kita punya sel ni dia akan buang toksin. Okey, dia akan buang toksin. Okey, di antaranya dia akan buang dalam saluran darah. Okey, jadi kenapa kita perlukan air putih? Kerana proses detoxification. Begitu juga hari ini siapa yang ambil makan ubat-ubat klinikal di mana doktor galakkan pengambilan air banyak. Perasa apa? Proses di dalam ubat tu juga ada toksin. Okey, untuk membuang toksin ni kita perlukan air. Okey, ingat itu satu. Yang kedua, okey, bukan semua permasalahan ataupun detoxification tu perlukan banyak air. Okey, contohnya macam tadi masalah buah pinggang, dia mesti ada kadar air yang dia perlu diambilkan, contoh 500 ml sehari. Okey, so begitu juga masalah jantung, masalah paru-paru dan sebagainya. Okey, di sini saya bagi tips kepada anda di mana apabila ada masalah-masalah yang di mana kita tidak boleh mengambil air yang banyak, maka kita haruslah kita bermula daripada dos yang rendah dahulu. Okey, dos yang rendah. Contohnya, katakanlah sesuatu mengalami masalah buah pinggang, okey, mungkin di stage 4, stage 5 dan sebagainya, dia hanya boleh minum 500 ml sehari. Jadi, jangan bagi dia ambil mana 5 pagi, 5 malam. Jadi kalau anda bagi dia 5 pagi 5 malam, saya sudah confirm dalam few days, dalam beberapa hari dia akan berlakunya pembengkakan. Dia tak minum air banyak pun akan bengkak juga. Okey, apatah lagi kalau dia minum air banyak. Kerana apa? Apabila dia ambil banyak, pertama sekali dia akan rasa panas. Okey, kerana air kurang. Pasal apa? Toksin tu tak boleh keluar. Okey. So jadi sebegitu juga masalah jantung. Okey. Jadi kalau dia minum air banyak, okey, air banyak akan menyebabkan di mana kekuatan jantung itu sendiri.
Okey, so jadi tip yang saya nak kongsikan pada anda bagi golongan-golongan yang ada masalah yang agak serius, iaitu pengambilan air yang disukat. Okey, ambil produk mana atau produk SN1 dengan dosis yang rendah dulu. Kerana apa? Proses bukan tak boleh ambil banyak. Dalam darah air anda kurang menyebabkan anda, salah satunya tindak balaza, anda akan rasa letih, anda rasa berat. Okey, lepas tu mungkin akan berlakunya pembengkakan. Kerana apa? Toksin tu tidak dapat disalurkan dengan lebih bagus. Contohnya macam longkang, di mana sampah tu toksin yang telah dibuang. Jadi air kurang akan menyebabkan aliran itu akan bermasalah, jadi lambat. Jadi apabila lambat, penghantaran oksigen, penghantaran nutrisi kepada tubuh badan akan jadi lambat. Ini akan menunjukkan komplikasi yang lain. Okey, so jadi untuk golongan ini kita bagi dos yang rendah dahulu. Okey, jadi baru kita minum air ikut sukatan. Jangan ikut pengedar. Ikut apa yang disarankan oleh doktor. Okey, kerana doktor boleh mendiagnose anda dan juga boleh membuat konsultasi kepada anda. Okey, jadi sekarang ni suplemen ni sebenarnya adalah untuk membantu mengaktifkan tubuh badan kita. Jadi hari ini jangan hairan orang yang sakit yang sama, tahap yang sama, makan produk mana yang sama, tetapi keputusan dia berbeza-beza. Kenapa? 4 faktor tadi: makanan, emosi, spiritual, gaya hidup kita. Okey, yang itu yang perlu anda faham di dalam konsep pemakanan dan juga konsep sifat terapi ini. Okey, jadi hari ini kita lihat okey, di SN1 kita mempunyai ratusan ribu testimoni pada hari ini. Okey, jadi kalau kita lihat testimoni itu datang daripada apa? Testimoni datang daripada tubuh badan kita sendiri kerana mengamalkan produk yang diperlukan oleh badan kita. Kerana badan kita dia tak kenal nasi goreng, dia tak kenal nasi campur, yang dia kenal nutrisi yang ada dalam makanan tersebut. Dan nutrisi inilah yang di mana dapat membantu, okey, bukannya sel tu membaik pulih penyakit anda, dia memperbaiki diri dia sendiri. Kerana kita kena tahu dalam dunia perubatan kita ada belajar astrologi di mana mengenal sel, sifat sel. Sel kita ni dia perlukan makanan. Apa makanan dia perlukan? Nutrisi. Okey, sel kita perlukan oksigen melalui sistem pernafasan. Okey, sel kita dia boleh membiak. Okey, itu pasal kalau kita luka kita tengok kulit kita boleh tumbuh. Pasal dia boleh membiak. Dan yang keempat, sel kita sifat dia adalah dia boleh memperbaiki diri dia sendiri. Seandainya dia mempunyai kekuatan dan juga oksigen yang cukup untuk dia melakukan tugas dia. Di mana sel kita ni dia tahu tugas kita dan tugas kita beri makan yang terbaik kepada tubuh badan kita. Okey, terima kasih. Alright, Dr. Rafi, terima kasih. Nampak maksudnya kat sini sampai saya cakap rangkumkan bahawasanya seandainya mereka ada limitasi untuk pengambilan air, macam mereka yang tadi ada soal buah pinggang dan juga jantung, jadi ikut cakap doktor, tapi kita ambil untuk suplemen SN1 ambil pada dos yang rendah. Ya, betul. Betul, doktor alright. Okay, so kita ada soalan lagi, alright, daripada Encik Jo, Tuan Jo kat sini. Alright, bagaimana produk Sibatan boleh bantu untuk jantung berlubang? Dan satu lagi, macam mana nak kuruskan perut, kecilkan perut dengan produk SN1? Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Jo. Okey, sebut saja jantung berlubang. Jantung berlubang ni untuk pengetahuan anda, di mana jantung kita ni ada dua bahagian. Okey. Bahagian pertama iaitu darah yang mengandungi oksigen dan satu bahagian lagi darah yang tidak mengandungi oksigen. Okey, dua bahagian Yang berlubang tu di antara dua. Okey, di antara kedua-dua kawasan ni. Bukan jantung kita yang berlubang dekat luar. Kalau berlubang kat luar, darah tu akan keluar.
Okey, so jadi di antara itu yang kadang-kadang apabila jantung berlubang ini, kadang-kadang kalau kadar lubang dia agak besar akan menyebabkan di mana darah yang tidak yang tidak beroksigen akan bercampur dengan darah yang beroksigen, dan ini menyebabkan apabila darah dialihkan ke tubuh badan kita, oksigen tak ada, oksigen tak ada, maka di mana akan berlakunya masalah kerosakan ataupun kita panggilnya kerosakan organ-organ dalam tubuh badan kita. Okey, so jadi apa yang saya nak kongsikan kepada anda pada hari ini, di mana hari ini cadangan saya bagi pesakit masalah jantung berlubang ini, di mana kita harus ingat bahawa sel kita boleh membiak. Ingatlah, sel kita boleh membiak. Jadi kenapa dia berlakunya berlakunya kebocoran tersebut, kerana mungkin sel-sel kat situ mati ataupun memang dia tidak boleh develop. Okey. So jadi di sini kita lihat bahawa kita percaya bahawa sel kita boleh membiak dan juga boleh memperbaiki. Okey, so jadi secara tak langsung pada hari ini kita lihat dengan pengambilan produk mana, terutama sekali kandungan seperti polisakarida mikromolekul. Okey, fungsi dia adalah menguatkan sel kita. Apabila sel kita kuat, maka sifat-sifat sel tu akan terhasil. Okey, mungkin sebelum ni dia berlakunya kelemahan sel menyebabkan dia tidak boleh berlakunya pembiakan. Okey, dia tidak boleh membiak. Okey, jadi di sini saya selalu mencadangkan di mana hari ini iaitu pengambilan produk mana untuk masalah seperti kebocoran tersebut. Okey, biasanya dalam dunia perubatan dia akan lakukan surgery untuk bagaimana untuk menampak lubang tersebut. Mereka akan berfikirlah bagaimana ada semakin maju perubatan hari ini, semakin maju teknologi. Okey, so jadi secara tak langsung pada hari ini kita berikan dia produk mana ini, di mana badan kita sendiri, sel kita sendiri yang akan menghasilkan sel-sel baru supaya dapat menutupi lubang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana kita tahu apabila berlakunya ketidakseimbangan atau berlakunya keradangan ataupun berlakunya kerosakan tisu ataupun sel, okey, maka dalam tubuh badan kita ni ada satu tempat yang dikenali sebagai tulang sumsum yang boleh menghasilkan stem cell. Itu yang dalam dunia perubatan ada satu kaedah dipanggil stem cell terapi. Okey, di mana pengambilan stem cell, okey, di mana untuk apa? Untuk stem cell ni, untuk pengetahuan anda, di mana dalam tulang sumsum kita dia menghasilkan satu sel di mana kalau dia pergi ke jantung dia akan menjadi sel jantung. Kalau dia pergi ke buah pinggang, dia akan jadi sel buah pinggang. Di mana dia tulang sumsum ni menghasilkan sel yang kita panggil dia general. Tapi apabila dia melekat di jantung, dia akan jadi sel jantung. Okey, ini kita lihat. So ini yang dikatakan salah satu keistimewaan dalam produk mana ini, kandungan dia dapat membantu, okey, yang menghasilkan stem cell yang baru. Okey, dan kita harapkan dia punya dosis dia. Ini yang penting juga. Dosis juga memainkan peranan. Dosis memainkan peranan untuk mempercepatkan ataupun pengaktifan sel tubuh badan kita. Okey, so ada satu lagi persoalan daripada Tuan Jo. Dia menyatakan ada tak keistimewaan untuk anak-anak yang special kids ni, macam contohnya autism, Down syndrome, atau anak-anak yang macam ada masalah spastik, adakah mereka ini ada mendapat kita panggil sebagai kebaikan daripada produk Sibatan SN1 ni? Okey, terima kasih. Okey, untuk masalah anak-anak istimewa ataupun autism ni, okey, kalau kita lihat yang di mana ini kita tidak boleh, di mana memang dilahirkan dalam keadaan sebegitu, kita tidak boleh kata makan produk mana dia akan jadi budak-budak normal. Okey, di sini saya nak bagi tahu anda masalah-masalah anak kanak-kanak autism ni yang paling penting pada hari ini, di mana dia boleh independent. Okey, kita nak dia boleh independen. Okey, jadi kalau kita lihat di mana di sini saya bagi tahu anda satu teori yang mengawal tubuh badan kita. Aktiviti badan kita adalah otak.
yang contoh hari ni saya bercakap otak arahkan. Saya pergerakkan tangan saya apa semua ni adalah otak. Okey, semuanya otak. So jadi dalam otak ni kalau kita pelajari bahawa di mana dikawal oleh CNS, Central Nerve System. Okey, contohnya kalau kita rasa nak buang air, okey, macam kita punya pundi kencing tu dia bagi signal dekat CNS dah. Dia kata bos, pundi kencing dah penuh. Okey, jadi di situlah rasa timbulnya untuk nak buang. Jadi otak akan arahkan pundi kencing untuk buka. Itu yang kita nak kencing okey. So jadi hari ni bagi kanak-kanak autism ni saya selalu cadangkan di mana pengambilan iaitu produk mana dan juga produk YC dua produk ini cukup memegang peranan. Okey, hari ni yang paling penting bagi untuk anak-anak yang mengalami masalah autism ni di mana kita nak dia boleh mengawal otak dia. Okey, itu yang perlunya pengaktifan CNS iaitu Central Nerve System. Okey, so jadi dengan pengambilan produk mana dan juga YC ni dapat menyalurkan nutrisi yang diperlukan oleh CNS. Okey, jadi apabila CNS kita ni, Central Nerve System kita ni mempunyai nutrisi yang cukup, oksigen yang cukup, maka kita akan nampak perubahan kepada aktiviti kanak-kanak autism tersebut. Okey. Di sini saya nak kongsikan kita dah bagi dia makan dengan dosis dia, lepas tu tindak balas. Okey, apakah tindak balas setelah pengambilan produk mana dengan YC ni? Okey, yang pertama ada dua kemungkinan. Okey, yang pertama kanak-kanak tu akan jadi lebih aktif. Itu satu Okey, kita akan nampak lebih aktif. Yang kedua, dia akan berlakunya masalah kita panggil dia mungkin akan berlakunya kemurungan. Sebelum ni dia aktif tapi hari ini berlakunya kemurungan. Ini kita lihat. Dua. Kenapa? Ini dipanggil dalam proses kalau dalam proses sibat terapi kita panggil proses detoxification. Okey, lepas proses detoxification dia akan pergi ke proses balance. Okey, proses balance atau proses keseimbangan. Okey, jadi kalau kita lihat bagi golongan kanak-kanak autism ni, okey, dia akan melalui di antara bukan kedua-duanya, dia mungkin salah satu. Okey, dan ini dia akan kalau otak ataupun CNS itu ataupun sistem saraf kita nak balance kan, dia mungkin ambil masa sedikit. Tapi kita akan nampak perubahan daripada hari ke hari. Okey, contohnya hari ini lepas berlakunya contohnya dia berlakunya kemurungan, lepas tu dia aktif, lepas tu murung, lepas tu aktif. Itu dia panggil proses detox dan juga proses balance sedang berjalan. Okey, ini kita lihat. Jadi secara tak langsung pada hari ini di mana apabila proses kita panggil tindak balas atau lingkasis ini berlaku, okey, kekerapan berlaku, ini menunjukkan bahawa di mana proses keseimbangan CNS itu semakin lama semakin bagus. Maka bagi golongan kadang-kadang autism ini yang ada dalam di persekitaran dia. Kurang-kurangnya dia dapat independen, maksudnya dia dapat boleh menjalankan kehidupan dia seharian tanpa bantuan. Itu sekurang-kurang yang hari ini yang diingini oleh penjaga ataupun ibu bapa kepada kanak-kanak autism tersebut. Okey. Ini dia. Jadi kita jadi dalam SN1 juga kita mempunyai konsultasi ataupun kita panggil untuk nasihat-nasihat kepada pengguna-pengguna yang mengamalkan produk-produk SN1 pada hari ini, dan kita sentiasa akan buat monitoring supaya kita nak lihat pengguna kita ni nampak kesan dia. Okey, sekurang-kurangnya saya yakin dan percaya pengalaman saya dengan buah Sibaton yang dihasilkan daripada U100 ini, di mana kalau anda ambil, saya yakin dan percaya di mana anda akan mendapat kesan. Okey, soal banyak atau sikit, cepat atau lambat bergantung kepada masalah ataupun kesihatan anda tersebut. Di mana hal ini saya boleh katakan kepada masyarakat, kalau anda ambil produk mana ini, ibaratnya kalau anda lapar, anda makan produk mana ini, saya jamin anda tidak akan lapar, tapi kenyang belum tentu lagi. Okey.
Kenyang ni bergantung kepada masalah kita pada hari ini. Jadi hari ini saya selalu menyarankan kepada rakan-rakan yang mempunyai anak yang mengalami masalah anak istimewa ni, iaitu mengalami masalah autism ni, sekurang-kurangnya kita bantu kanak-kanak ini supaya boleh menjalani kehidupan dengan sendiri. Maksudnya dia boleh berfikir, okey, dia boleh tahu nak pergi toilet kat mana, dia boleh tahu. Jadi ini yang kita mahu pada hari ini. Yang paling penting kita nak dia boleh independen. Itu yang nasihat saya. Tapi produk yang terbaik iaitu produk Mana dan juga produk YC. Okey, terima kasih.